Baik, kita buka majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa afdhalus salah wa atamut taslim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita berkumpul pada hari ini bersama-sama dalam rumah Allah. InsyaAllah mudah-mudahan pertemuan kita adalah pertemuan yang dirahmati Allah SWT dan dihadiri oleh para malaikat, yang kita harapkan kita mendapatkan keberkatan dan berada dalam naungan para malaikat, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sambung buku hadis 40 kita. Hadis 40 kita sampai kepada hadis yang ke-20 mengenai malu adalah sebahagian daripada iman, dan kita ada di poin yang ketiga, huraian Al-Wafi, syarah Al-Wafi syarah hadis 40 Imam An-Nawawi. Baik, kita tengok hari tu hadis dia, kita dah bincang hadis dia mengenai dengan ringkas lah, yang kita ambil ringkas hadis tu boleh hafal semua. Idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau tak malu, buatlah apa yang kau nak, gitu kan. Itu ringkasan hadis dia. Jadi yang kita dah bincang hari tu, kepentingan hadis, maksud perkataan dan juga isi kandungan hadis tu. Yang pertama, hadis ni adalah warisan para nabi, kan? Yang maknanya malu adalah berkaitan dengan iman, dan dia dibincangkan oleh Nabi-Nabi dan Rasul sebelum daripada Nabi Muhammad SAW, kan? Dan juga kita tengok kepada apa yang dimaksudkan dengan ayat ni. Sebab ayat ni macam ayat perli wadah gitu kan. Ayat kita tengok hari tu ada tiga tafsiran mengenai dengan ayat ni. Sama ada dia adalah ancaman, kan? Ayat hadis ni sama ada hadis tu adalah ancaman, ataupun dia satu cerita, ataupun dia merupakan hukum untuk mengharuskan. Itu yang terakhir kita tengok hari tu. Baik, jadi hari ni kita nak tengok malu yang terbahagi kepada dua jenis. Jenis malu. And malu kita, sebab kita nak jadi malu ni. Dan kalau kita tengok sebenarnya masyarakat kita adalah masyarakat yang sangat terkenal dengan sifat pemalu. Orang Melayu pemalu, kan? And jadi tapi hari ni dia makin hilang. Jadi kita nak tengok sebenarnya malu ni macam mana. Dia memang kita kata semula jadi ada kat bangsa kita ke, ataupun dia memang dia terdidik sebenarnya satu ketika dulu, ataupun kita tak tahu kenapa kalau kita nak kata dia genetically macam mana malu boleh hilang, gitu kan. Generasi sekarang yang dah tak ada lagi kan sifat-sifat malu tu. Jadi maknanya kita nak tengok malu yang ada jenis dia, yang kita nak pilih malu yang bertepatan dengan syariat. Baik, kita tengok dulu yang pertama, jenis malu yang pertama ialah malu secara fitrah, iaitu malu yang dijadikan oleh Allah SWT dan tidak dimiliki melalui usaha. Malu seumpama ini menaikkan seseorang ke tingkatan akhlak yang paling mulia yang diberikan oleh Allah kepada hamba yang dikehendakinya, dan dengan itu dia memfitrahkannya dengan sifat malu. Orang yang mempunyai sifat malu secara fitrah ini akan menjauhkan diri daripada melakukan maksiat, keburukan dan akhlak-akhlak yang rendah. Oleh kerana itu, sifat malu merupakan satu sumber kebaikan dan salah satu daripada cabang iman. Sabda Rasulullah SAW, al-haya syu'bah min sya'bil iman. Malu adalah satu cabang daripada cabang iman. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat pemalu, lebih daripada gadis-gadis pingitan, iaitu gadis yang selalu berada di rumah. Diriwayatkan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, katanya, sesiapa yang malu akan bersembunyi, sesiapa yang bersembunyi akan bertakwa, dan barang siapa yang bertakwa akan terpelihara daripada keburukan. Itu jenis malu yang pertama. Kita baca dulu yang kedua supaya kita dapat buat perbandingan. Baik, yang kedua, malu yang diusahakan, iaitu malu yang dicapai melalui makrifat kepada Allah, mengetahui keagungannya dan maha dekatnya kepada manusia, maha melihat mereka
dan Maha mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati. Seorang Muslim yang berusaha mencari dan memiliki sifat malu seperti ini akan merealisasikan dalam dirinya sifat iman yang paling terpuji dan puncak darjat ihsan. Terkadang sifat malu ini timbul daripada memperhatikan nikmat-nikmat Allah dan merasakan kelalaian daripada mensyukurinya. Imam Ahmad dan Tirmizi telah meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud satu hadis marfu', iaitu hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Al-istihya'u minallahi an tahfadha ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wa an tadhkura al-mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya minallah. Merasa malu kepada Allah SWT ialah kamu memelihara kepalamu dan anggota-anggota yang ada padanya. Perut dan isi kandungnya. Ulang balik. Tiba-tiba perut pula. Okay. Merasa malu kepada Allah SWT ialah kamu memelihara kepalamu dan anggota-anggota yang ada padanya, perut dan isi kandungnya, dan kamu selalu mengingati mati dan perebutan tulang belulang. Sesiapa yang menghendaki akhirat, maka hendaklah dia meninggalkan kecantikan dunia. Sesiapa yang telah melakukan seperti ini, maka dia telah malu kepada Allah. Kalau jiwa manusia kosong daripada sifat malu yang boleh diperolehi melalui usaha ini, dan hatinya pula kosong daripada rasa malu yang bersifat fitrah, maka tidak ada sesuatu yang dapat menghalangnya daripada melakukan kejahatan dan kehinaan. Dia adalah seperti orang yang tidak memiliki keimanan yang terdiri daripada syaitan-syaitan manusia dan jin. Ini dua jenis malu. Yang pertama malu fitrah, malu secara fitrah, dan yang kedua malu yang diusahakan. Baik, yang pertama malu fitrah. Malu fitrah ni yang ada kata ada kat orang Melayu ni, kan? Malu yang secara semula jadi kita memang macam tu dah. Yang banyak ada kat kita ni adalah malu yang ini. Jadi malu ni satu sifat yang baik. Maknanya kalau sejak lahir kita memang pemalu tu dah kira disebutkan tadi, dia dah dapat satu cabang daripada cabang sifat yang sifat orang yang beriman. Jadi cara semula jadi, maksudnya ini lebih kepada macam kita selalu sebut orang yang ada bakat semula jadi gitu. Jadi malu pun ada bakat juga. Bakat malu gitu kan. Bakat semula jadi, sifat malu. Baik. Cuma sekarang ni yang namanya malu yang fitrah yang ada pada kita orang Melayu ni dah jadi satu kelebihan yang sebenarnya Nabi SAW pernah ada satu ketika Nabi lalu satu jalan dan dia nampak ada dua beradik ni, dia tengah, yang si adik dia tu macam malu-malu gitu, malu-malu sampai abang dia tengok macam malu-malu macam ni macam masalah gitu. Jadi abang dia duk kata kat adik dia, jangan duk malu-malu sangat lah gitu kan. Tak payah duk malu-malu sangat, susah gitu ni. Lepas tu Nabi lalu tu, Nabi cakap dengan dia, biarkan dia malu macam tu, sesungguhnya malu adalah sebahagian daripada iman. Jadi maknanya Nabi puji walaupun malu tu macam malu-malu biasa. Malu-malu macam kita lah kan, malu-malu kalau pergi rumah orang tersipu-sipu gitu kan. Dan kalau pergi rumah orang kita tak kenal, kita malu-malu gitu kan. Itu sifat yang terpuji dah baik dah. Jadi itu yang nanti kalau kita bawakan benda tu pada jalan yang betul, maka dia jadi sebahagian daripada iman. Jadi maknanya di sini kita kata kita dah ada bakat semula jadi untuk mendapatkan satu cabang iman ni. Tinggal lagi sekarang nak tempatkan di mana. Tadi dekat malu jenis pertama ni, Sayyidina Umar kata, siapa yang malu akan bersembunyi, siapa yang bersembunyi akan bertakwa, dan barang siapa yang bertakwa akan terpelihara daripada keburukan. Jadi maknanya orang yang malu ni dia akan sembunyi. Macam contoh anak dara tu lah kan, anak dara yang malu dia akan sembunyi balik tabir kan. Bila tak malu dia sibuk nak keluar ke depan kan. Dan sibuk nak anak bujang datang, dia sibuk lah nak tunjuk muka kan, nak tunjuk dia punya gaya-gaya dia. Itu yang berlaku hari ni lah kat media sosial kan. Sebab kadang-kadang mak bapaknya pun sama. Mak bapak dia rasa kalau dia simpan anak dia, nanti anak dia tak kahwin. Dia duk risau macam tu. Jadi akhirnya dia tonjol-tonjolkan anak dia. Saya pernah dengar ada ibu yang satu dialog kan. Maknanya ibu tu dia belikan pakaian yang elok-elok cantik lah untuk anak dia. Lepas tu dia belikan alat make up kan. Nak suruh anak dia make up. Memang make up lah. Bukannya skincare tak. Memang make up. Make up dengan skincare lain kan. Kalau skincare kadang-kadang ada orang dia tak tahu, ingatkan skincare tu make up. Tak, make up lain. And make up ni yang menyebabkan make up gitu kan. Muka tu kadang-kadang jadi muka orang lain, bukan muka sendiri.
Jadi biasanya makeup ni yang colour-colour tu kan, ada blusher-blusher, ada mascara, tu namanya makeup. Kalau skincare ni macam sunblock kan, apa lotion, pelembap kan, itu skincare. Ada setengah tu memang bila pakai muka jadi colour lain ada juga kan, tapi dia masih skincare kan. Beza dengan makeup, dia jadi pink, purple, hijau, biru kan. Jadi yang ni mak dia belikan macam tu. Lepas tu bila orang kata anak dara nak bagi pakai macam tu ke, baju pun ketat gitu kan. Baju dia kebaya lah, cantik kan, tapi ketat. Kebaya kan mana nampak pinggang. Lepas tu mak dia kata anak kita tak menikah lagi, kalau tak pakai jangan comel-comel, siapa dia nak ke dia. Jadi maksudnya memang kadang-kadang ibu bapa juga ada pemikiran kalau anak dia tak ditunjukkan kecantikan dia, nanti orang tak nak, nanti anak dia tak kahwin. Itu mungkin sebab kita terpengaruh lah dengan kisah-kisah cinta kan. Kisah cinta yang ada kat dunia sekarang kan memang perempuannya kena menonjol. Lepas tu nanti akan ada lelaki jatuh cinta kat dia. Lepas tu barulah dia hidup bahagia. Dengan cerita cinta kan macam tu. Tapi realiti hakikatnya kita ni tahu kan. Kita yang dah kahwin dah lama ni tahu kan hakikatnya tak macam tu. Tapi itu yang kadang-kadang heran. Mak yang fikir macam tu, mak tu kan dah kahwin. Macam mana boleh terpengaruh juga. Dia tak ingat diri dia sendiri yang dulu dijodohkan kan? Yang hidup pun sampai sekarang dengan suami dia tu kan. Jadi macam sebenarnya memang filem-filem ataupun cerita-cerita cinta dunia tu dah berjaya mempengaruhi pemikiran kita lah. Sampai kan orang tua-tua yang dulunya sendiri pun tak buat macam tu pun dia boleh fikir zaman berubah. Jadi yang difikir zaman sekarang tak macam dulu. Jadi kita memang kena tonjolkan anak kita supaya nampak di khalayak kata dia cantik. Dan kadang-kadang hawa nafsu kita juga, bila ada orang kata anak kita cantik, kita suka. Bila ramai minat anak kita, lagi kita bangga. Padahal sebenarnya orang perempuan ni kalau kita fikir rasional balik kan, lagi banyak orang minat, lagi susah hidup kita. Untuk orang perempuan lah secara khusus, sebab perempuan dia kahwin satu je. Dia boleh kahwin satu je. Bila ramai sangat peminat, tengok berapa banyak hidup orang yang hancur bila banyak orang minat, orang nak ke dia kan. Katalah 20 orang melamar. Dalam 20 orang tu nanti ada yang main sihir kan, ada yang main dengan samsing kan, pakai samsing, ada yang buat cara tak elok, ataupun paling kurang lepas perempuan tu kahwin dia buat fitnah kan. Maknanya ada yang perangai dalam banyak-banyak tu ada yang tak elok perangai dia kan. Ini maknanya ataupun ada juga nanti lepas orang tu dah berumah tangga dia kacau, nak bagi runtuh rumah tangga tu. Jadi sebenarnya tak bahagia pun. Tengok yang hidup bahagia tu kadang yang tak ada siapa minat. Yang minat dia suami dia je. Itu yang lagi aman damai, tak ada orang kacau. Jadi kalau kita fikirkan rasional, itulah rasional. Tapi hawa nafsu kadang-kadang memang nak kan, nak sampai orang suka, sampai akhirnya kita menonjolkan diri. Dalam keadaan ni sebenarnya menghilangkan sifat malu. Sebab secara semula jadi kan, kita kata kita ada sifat malu, budak antara lelaki dengan wanita lebih pemalu semula jadinya. Jadi secara aslinya wanita ni dia tak suka sebenarnya dia tengok usah kita panggil kan, usah lama-lama. Tapi kalau dah dia pakai macam tu, siapa tak usah kan. Lepas orang usah dia marah balik, siapa suruh tengok-tengok dia kata kan, korek biji mata kan. Ayat tu kan, marah. Tapi dah dia pakai macam tu, lepas tu dia nak halang orang tengok kan. Itu yang susah. Jadi maknanya kita kata kita sebenarnya untuk wanita ni, kita kan kaedahnya kalau kita keluar rumah dalam keadaan kita merasakan bahawa keluarnya kita daripada rumah itu ada kebaikan yang jauh lebih besar daripada kita duduk dalam rumah. Ini untuk keluar fizikal. Di media sosial pun sama. Bagi wanita, kita nak keluar muncul di media sosial, kena fikirkan bahawa keperluan dan kepentingan kita berada di media sosial itu jauh lebih utama dan lebih baik untuk akhirat kita berbanding kita tak keluar. Itu pertimbangan dia. Saya memang masuk media sosial, tapi itulah pertimbangan dia. Pertimbangan dia, biarlah orang nak kata apa pun, orang akan kata, orang akan tuduh macam-macam juga orang tuduh kan. Tak apalah orang nak kata apa, yang penting kita tahu kita buat pertimbangan macam mana. Sebab ada orang tanya bila dia sembang-sembang kan, bila tahu jumlah follower, tanya macam mana nak bagi follower banyak. Saya kata saya tak pernah fikir follower. Saya tak pernah fikir pun orang follow. Saya cuma minta pada Allah, kalau apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada umat, maka bagilah dia bermanfaat gitu. Dan biarlah dia menjadi bekalan selepas saya mati gitu. Sebagai ilmu yang bermanfaat. Lepas tu kalau YouTube tu dia kekal pun. Kalau saya mati YouTube dia ada lagi insya-Allah kan. Kalau saya mati tu insya-Allah dah tak kena block lah, sebab dah tak ada video baru kan.
Kalau sekarang ni kena warning juga kadang-kadang nak kena block kan. Sebab masih ada video-video baru. Jadi paling kurang itulah ilmu bermanfaat. Kalau zaman dulu ulama-ulama kita tinggalkan ilmu yang bertulis dengan buku kitab kita baca ni kan, ilmu yang bertulis. Sekarang kita ada kaedah teknologi yang kita boleh sampaikan secara lisan. Dan kita sampaikan, bertulis pun masih buat juga, kita masih menulis juga kan. Cuma sekarang ni buku pun orang dah malas nak baca, orang dengar. Ada audio book kan. Orang dah tak mau baca, nak duduk pejam mata je dengar gitu. Orang lain tolong baca kan? Sampai macam tu. Yang maknanya dah memang kita suka dengan cara kaedah macam tu. Lepas tu bila yang tanya tu kata nak bagi banyak follower, saya tanya balik, apa konten dia nak buat? Tak ada apa. Sebelum ni ada dah media sosial, tengoklah macam tu lah konten dia. Dia pun tunjuk. Saya tengok tu saya kata, kalau gini tak payah ada follower pun tak apa. Sebabnya agak berdosa jugalah. Sebab rupanya dia suka tunjuk body dia. Bukan body nampak aurat, tapi dia nak tunjuk bentuk badan dia. Jadi dia duk gaya-gaya model-model lah dekat video-video. Saya kata kalau gini tutup akaun terus pun tak apa kan. Sebab maknanya kalau kita mati kita akan menyesal. Jadi memang itu yang kadang-kadang kenapa kita dapat tuduhan. Sebab ada orang yang memang berfikir nak cari follower. Dia tak kisah pun dia buat video apa kan, dia tak kisah manfaat atau faedah ke tidak. Orang macam ni dia akan fikir orang lain akan buat benda yang sama. Kita kan selalu fikir orang lain macam mana kita gitu kan. Jadi akhirnya kita katakan akhirnya kita kena ada sebab gitu. Sebab yang besar yang mana di hadapan Allah nanti kita tahu kenapa kita melakukan setiap satu perbuatan. Itu sifat malu. Jadi yang ini yang dikatakan malu yang diusahakan, yang sekarang ni kita nak usahakan supaya malu kita ini bertempat. Jadi memang kalau asalnya malu. Sebab tu kalau saya biasa cerita kan secara individu, secara saya sendiri, peribadi saya memang asalnya sangat-sangat pemalu. Kalau bunyi tapak kaki orang, saya sembunyi bawah katil. Itu asli dia. Macam mana boleh sampai ke depan ni, buang malu lah ni. Tapi buang malu sebab kita belajar bahawa itu malu yang tak bertempat. Sedangkan kita ada sesuatu yang kita fikirkan dalam fikiran kita, dalam hati kita, bahkan ada satu semangat gitu untuk membuatkan Islam bangkit atas dunia ni. Jadi kita perlukan lebih banyak itu orang yang berada kalau sekarang di media sosial untuk sama-sama bawa kepada kebaikan. Jadi maknanya kita kata di sini kalau bagi setengah orang yang memang dari kecil-kecil, kan ada kan budak-budak kecil yang tak payah suruh pun dia terus naik pentas sendiri, cari mic sendiri kan. Itu semula jadi tu. Awak jenis macam ni memang untuk naik ke pentas dia tak membuang apa-apa perasaan malu kat dalam diri dia. Sebab dia memang suka atas tu. Kan? Beza dengan yang memang malu. Maknanya kita buang tolak ke tepi perasaan malu. Lepas tu bila ada orang tiba-tiba kata sukalah tu kat depan. Saya kata ya Allah, kita ni punya lawan perasaan ni nak duduk kat depan kan. Kan sebab kalau ikut suka tu suka duduk seorang-seorang. Suka buat kerja sendiri gitu kan. Buat kerja yang tak jumpa orang. Jumpa orang ni penat. Sebab ada orang memang suka jumpa orang. Orang extrovert kan. Orang extrovert kan suka jumpa orang. Kalau tak jumpa orang dia susah hati. Tiap hari dia mesti cari orang nak jumpa. Dia kadang-kadang datang kuliah sebab nak jumpa kawan pun ada kau. Tu bukan masjid, bukan jemaah masjid Abu Hurairah lah. InsyaAllah kita main sini memang nak menuntut ilmu. Baik. Jadi itu sifat yang Nabi jelaskan tentang sifat yang malu yang diusahakan tu kan tadi dalam hadis tu. Hadis ni disebut sebagai hadis marfu'. Apa maksud hadis marfu'? Dalam kurungan marfu'. Tengok dekat muka surat, tak boleh sebut muka surat lain-lain. Hadis tadi ada hadis tu kan al-istihya'. Poin yang B, poin malu yang diusahakan. Hadis tu kan, ada hadis panjang tu kan. Sebelum hadis tu kan dia tulis hadis marfu', nampak? Dia ingat tu kan hadis marfu'. Hadis marfu' tu maksudnya ialah hadis yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Jadi hadis ni ni nak faham sebab ada kita selalu dengar dalam masyarakat kita sekarang kan dah glamour ni hadis sahih dhaif kan. Biasa tak dengar orang kata ni bukan hadis, ni kata sahabat. Sahabat, kata-kata sahabat bukan hadis. Ada biasa dengar kan? Baik kita belajar sikit. Kata-kata sahabat juga sebahagian daripada hadis. Jadi bila kita kata ni bukan hadis, ni kata-kata sahabat, kita tanya balik definisi hadis tu apa? Dia pun tak boleh jawab. Orang yang cakap macam tu tak boleh jawab tau. Sebab hadis ada jenis.
Baik, hadis yang kata-kata sahabat ni kita akan panggil dia, 3 ni jenis dia ialah yang pertama hadis yang disandarkan kepada Nabi, itu kita panggil hadis mursal. Baik. Yang kedua hadis yang disandarkan kepada sahabat. Tu ada nama dia lagi. Jadi disandarkan ni maksudnya kalau yang disandarkan kepada Nabi kita kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang disandarkan kepada sahabat kita akan kata berkata Sayyidina Umar Al-Khattab sekian-sekian. Itu masih dinamakan hadis. Dan satu lagi yang disandarkan kepada tabi'in. Siapa dia tabi'in? Generasi lepas sahabat. Jadi generasi ni, generasi Nabi yang Nabi sebut generasi terbaik adalah generasi Qarni, kurun aku, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Jadi ada generasi, Nabi kata generasi terbaik adalah yang hidup pada zaman aku, kurun aku, kemudian diikuti dengan seterusnya dan seterusnya. Jadi siapa tu? Yang pertama yang hidup zaman Nabi, sahabat kan? Itu generasi terbaik. Lepas sahabat, tabi'in. Tu dia generasi dah tu kira. Lepas tabi'in, tabi'in. Lepas tabi'in, atba' tabi'in. Panjanglah tu kan. Pengikut gitu kan. Jadi sebenarnya yang menamakan gen ni Nabi dah awal lagi namakan. Kita sekarang baru dengar gen X, Y, Z, Alpha kan. Punya dah tak ada nama XYZ kot dia letak kan. Kita dah ada dah nama tu, generasi sahabat, generasi tabi'in, nama jelas tu kan. Dan status setiap generasi ni jelas. Dan Nabi bagi tahu terbaik adalah generasi Nabi, diikuti lepas tu. Maknanya makin lama memang makin tak baik, makin rosak. Cuma istilah ni bila kita kata makin lama makin tak elok, adakah bermakna generasi yang makin jauh daripada Nabi ni tak layak untuk duduk dengan Nabi? Dan makin teruk. Yang duduk dengan Nabi kan yang terbaik kan. Antara sahabat Nabi dengan yang Nabi sebut ikhwani tu zaman kita lah, saudara Nabi. Jadi kalau sahabat Nabi, Nabi sebut ashabi. Kalau kita yang akhir zaman ni, Nabi sebut ikhwani. Ashabi maknanya sahabat-sahabat aku, ikhwani maknanya saudara-saudara aku. Antara ikhwani dengan ashabi tu mana lagi baik? Ashabi tu kalau ikut yang Nabi sebut tadi. Tapi adakah yang ikhwani tu tak boleh duduk dengan sahabat, dengan Nabi dekat dalam syurga sebab tak baik? Dan Nabi kata yang terbaik generasi Nabi. Maknanya kita boleh tak duduk dengan Nabi dalam syurga? Dah kata tak elok, macam mana orang tak baik boleh duduk dengan Nabi? Jadi gini kan, kita nak cerita kita memang tak baik dari segi gini. Yang Nabi nak sebut baik tu maksudnya kalau kita nak faham Islam yang sebenar, nak contohi teladan Islam ataupun kita nak kata Quran bergerak kan, istilahnya nak faham Islam yang sebenar, contohi generasi sahabat Nabi. Contohi pertama Nabi, kemudian sahabat, tabi'in. Maksudnya mereka ni adalah contoh terbaik yang sikap dan akhlak mereka paling mendekati Quran. Kita memang dah makin jauh perangai pada Quran. Makin jauh, kita ni makin teruk. Sampai hari ni ada banyak fakta kita dengar daripada orang bukan Islam yang mengatakan kalau kami kenal orang Islam sebelum Islam, kami takkan masuk Islam. Selalu dengar tu kan. Banyak orang masuk Islam yang cakap macam tu. Jadi dia orang masuk Islam sebab belajar Quran, belajar hadis, bukan tengok orang Islam. Siapa tengok orang Islam, dia takkan masuk Islam. Nak gambarkan memang perangai kita tak boleh dicontohi sama sekali. Sebab terlalu jauh daripada Quran yang sebenar, terlalu jauh daripada Islam yang sebenar. Itu yang teruknya tu, kat situ teruk. Tapi nak masuk syurga duduk dengan Nabi tu sebab apa kalau dah perangai teruk? Ujian berat. Jadi ujian zaman kita ni sangat berat berbanding zaman Nabi, sebab kita duduk pada zaman yang namanya zaman kehancuran, yang Nabi sebut dengan istilah mulkan jabriyah tu kan. Dalam kita dah pernah sebut ada 5 zaman tu kan, 5 fasa dunia ni. Fasa paling teruk tu fasa kita. Lepas fasa kita happy ending. Ending lah, kita dah nak ujung dah ni. Ujung memang nak kiamat. Orang duk cerita pasal kiamat ni. Kita duduk di fasa yang keempat. Daripada 5 fasa tu kita duduk di fasa yang keempat, paling ujung-ujung lah. Fasa keempat ni fasa yang mana dunia dikuasai oleh musuh Allah. Sekarang kan
Kuasa besar dunia adalah musuh Allah, kafir harbi. Itu sekarang. Dan dia gaya-gayanya dah tak boleh tahan lama dah tu, lepas kejadian di Gaza. Jadi maknanya gaya-gaya nak ujung-ujung dah tu, nak jatuh dah ujung tu. Nanti akan naik fasa yang kelima, itu fasa kembali kepada metod ataupun manhaj nubuwah, kembali kepada manhaj kenabian. Jadi masa tu aman, damai, bahagia semula. Lepas tu hancur dunia. Jadi maknanya kalau macam drama ni, drama paling best kan happy ending kan. Jadi dunia ni happy ending kan. Cuma happy ending tu sekejap. Ada yang kata 40 tahun, bahkan ada yang kata 40 hari. Jadi selepas beribu-ribu tahun dunia ni makin rosak, hancur-hancur, kita pun punyalah pengalaman hidup kita ni mengalami kehancuran dunia yang amat teruk ni. Tanpa kita sedar, zaman kita ni adalah zaman di mana paling teruk dan paling dahsyat, paling hancur. Dan sistem dunia sekarang tidak terlepas walau satu sistem pun, semuanya diatur oleh Dajjal. Kita ni, sekarang ni. Bila namanya sistem, maksud dia apa sistem ni? Sistem ni maksudnya bila ada kuasa ni, dia akan susun sistem, dia akan atur sistem. Bila namanya sistem, maksudnya semua kita kena. Semua akan masuk dalam sistem. Siapa tak masuk dalam sistem? Sistem apa contoh? Sekarang dunia nak pergi mana-mana kena pakai pasport. Tu sistem tu. Dulu mana ada pasport? Kan? Nak pergi mana-mana pakai pasport. Maknanya kita semua masuk kan dalam sistem. Kalau tak ada pasport, kita tak boleh hidup zaman sekarang. Tak lagi mana-mana. Tapi diceritakan ada sebenarnya kelompok yang cuba keluar daripada sistem ni. Dia tak duduk dalam sistem ni. Syarat untuk keluar daripada sistem ni ialah mereka tidak diketahui kewujudan dia oleh manusia-manusia dalam sistem ni. Jadi orang tengah cari tu orang ni. Orang ni dia punya kekuatan tubuh badan dia masih macam kita zaman dulu-dulu. Kita ni sekarang lemah, sangat-sangat dilemahkan. Kita dilemahkan, bukan kita lemah. Kita masih manusia yang dulu. Zaman Nabi Adam dengan kita ni sama je software dia. Tak ada berubah pun. Tak ada kata zaman Nabi Adam jantung dia buat pada besi kan. Zaman kita jantung buat cara lain. Tak, sama. Tapi kenapa kita lemah sangat? Kita dilemahkan oleh sistem ni. Ada benda dia buat, kita tak tahu kan. Ada yang saya tahu tapi saya tak boleh nak bagi tahu. Sebab nanti kita akan tolak sendiri. Sebab benda tu dah ada dalam diri kita sejak lahir. Sejak sebelum lahir lagi. Kita dah pun dimusnahkan. Dan tujuannya apa? Supaya manusia yang jauh daripada Allah. Tu je inti dia. Sebab manusia kalau sakit, dia dah tak fikir nak solat banyak-banyak kan. Kalau sakit, bagi dia orang lah kan, bagi musuh Allah ni dia fikir, oh orang Islam ni kalau sihat nanti dia solat banyak, dia ibadah banyak, nanti dia dekat dengan Allah. Jadi kita bagi dia sakit. Jadi dia ingatkan kalau tak sakit, tak buat ibadah, kita jauh dari Allah. Dia tak tahu Allah tu maha adil, Allah maha baik. Macam mana Allah buat supaya kita tetap boleh dekat dengan Allah walaupun sakit. Kan kita kan dapat pahala kan kalau kita sakit dapat pahala. Lepas tu kalau kita biasa buat ibadat, contoh kan, yang biasa datang pengajian contoh. Kita sihat-sihat, kita datang pengajian. Tiba-tiba satu hari kita sakit, terlantar atas katil, tak boleh datang kelas. Kita masih dapat pahala. Masih dapat pahala sebab biasa datang kelas. Sama macam solat. Kita biasa solat duha. Tiba-tiba satu hari kita tertidur sepanjang pagi sebab penat sangat semalam buat aktiviti apa kan. Sampai pagi tu tak terbangun. Bangun-bangun tengah hari dah. Tak solat duha. Dan masih dapat pahala. Yang tu memang musuh Islam geleng kepala. Lepas tu dia orang cuba untuk buat kita ni bergelumang dengan dosa. Melalui handphone kita, rancangan TV, dengan wanita-wanita yang hilang malu dekat media sosial semua. Nak buat kita berdosa supaya jauh daripada Allah. Tapi yang syaitan cukup kecewa ialah dengan penat lelah dia struggle buat kita berdosa. Sekali kita istighfar, terus dia ampunkan dosa. Itu dia stres. Dia habis masa seumur hidup kan, nak buat kita berdosa. Tapi macam mana pun mereka tak pernah berhenti untuk tetap buat kita jauh daripada Allah. Jadi kat situlah kita kata pahala kita tu yang tak ada zaman Nabi tu. Zaman Nabi tak ada orang rosakkan orang manusia macam ni. Dan kalau kita nak sebut lah kan, tak tahu nak sebut macam mana. Sebab bila kita kata 100% sistem kita diatur oleh mereka, nanti ada yang akan sensitif tau kalau kita sebut. Atau apa lagi, banyak sukan-sukan yang mula dicipta tu, sukan-sukan yang menyebabkan badan kita ni akan terpelintir, terpusing-pusing. Badan kita lama-kelamaan akan rosak. Nampak macam bersukan, tapi itu sukan-sukan yang mereka cipta. Sukan yang dulunya tak pernah ada. Sukan-sukan mereka cipta tu untuk membuat badan kita sakit tanpa kita sedar. Kita ingatkan aktiviti bersukan, berpeluh semua kan. Tapi kita nak mudah faham ginilah.
Kita boleh tak kita percaya bahawa apa yang Allah dan Rasul bagi itu dah terbaik? Kalau nak pilih apa pun, pilih apa yang Allah dan Rasul bagi, sebab mereka sayangkan kita. Dan Nabi sayang kita, Allah Maha Penyayang. Apa yang Allah bagi kepada kita semuanya atas dasar Allah sayang kita. Jadi sampai kepada apa saja benda kita nak buat, semuanya Islam dah bagi kepada kita pilihan. Nak bersukan, Islam dah bagi sukannya. Sukan tu sukan yang paling sihat memang. Sukan yang menyebabkan badan kita sentiasa ada di satu jalur simetri. Dan center yang tak terpusing-pusing. Badan kita ni boleh sengit-sengit kan. Dan Allah bagi pula luar biasanya ciptaannya atas manusia ni. Badan kita ni memang boleh berpusing-pusing, memang boleh terpelintir, boleh terkuk mana pun boleh lah. Tapi kita kena pandai betulkan dia balik. Dia kalau tak dibetulkan, dia jadi penyakit lah. Pernah dah tengok ada satu ilmu mematahkan tulang kita, lepas tu balikkan semula ke tempat asal. Memang mematahkan dengan sengaja. Maksudnya sebenarnya sekarang ni patah tulang tu boleh buat sendiri, betulkan balik. Cuma kena ada ilmunya. Masa bila tu perlu dipatahkan tulang? Masa dalam perang. Masa dalam perang zaman dulu kan, bila ditangkap di jari tangan tu, dia patahkan jari ni, ibu jari ni untuk keluarkan daripada jari. Jadi memang patahkan sendiri. Lepas dia cabut keluar tu, pasang balik. Hebat ciptaan Allah. Memang boleh. Tapi ilmu lah, kena ada ilmunya. Kita tak ada ilmu, tahu patah je maknanya cedera, kena maknanya masalah. Padahal tak, Allah bagi memang hebat dah. Memang ciptaan Allah tu dia bukannya, badan kita ni bukan barang, bukan robot. Badan kita ni dicipta oleh pencipta yang maha hebat. Dan Allah cipta kita tu, Allah tahu kan, Allah maha mengetahui. Dan dengan itu bila Allah cipta kita untuk buat ibadat, dia sesuaikan lah. Bila buat ibadat ni kan ada pergerakan-pergerakan yang memang mungkin mencederakan. Sangat mungkin. Tak mungkin lah kita boleh hidup untuk buat tugas-tugas kita sebagai khalifah tanpa ada kecederaan. Tu mustahil. Siapa yang tak pernah cedera apa pun, maknanya ada tugas dia tak selesai buat. Lagi-lagi orang lelaki. Orang lelaki dia kena keluar rumah kan. Tanggungjawab dia sebagai khalifah mesti ada kecederaan. Kalau sampai kita tak pernah cedera langsung, tu ada masalah tu. Kita buat apa dalam hidup? Ibu-ibu ni biasalah kat dapur kan. Tu kira cedera juga tu. Kena pisau, kena minyak panas kan. Tu biasa kan. Maknanya memang akan berlaku sebab Allah dah cipta kita untuk buat ibadat. Takkanlah tiba-tiba dia buat badan kita ni tak boleh cedera langsung. Tak ada keupayaan untuk dia memperbaiki dirinya sendiri. Dan itulah yang dilakukan oleh generasi kita dah terdahulu sebelum adanya mesin-mesin yang kita katakan canggih ni. Sebenarnya manusianya canggih, sebab tu tak perlukan mesin. Sekarang manusianya tak canggih, sebab tu perlukan mesin. Jadi kadang-kadang bila fikir kan, yang cipta mesin-mesin yang daripada barat yang dicipta ni kenapa? Kenapa dia cipta benda-benda tu? Sebab orang kafir, dia tak ada motivasi untuk menuntut ilmu melainkan untuk mendapatkan harta kan, mendapatkan dunia. Itulah motivasi dia belajar. Jadi untuk apa dia struggle susah payah kalau dia tak dapat apa-apa keuntungan? Sedangkan kita orang Islam, motivasi kita belajar adalah untuk akhirat. Sebab itu perintah Allah. Sebab itu kita akan struggle belajar, dan kalau kita kekal dengan cara macam tu, maka memang orang Islam yang akan sentiasa maju. Orang kafir memang akan ketinggalan sebab dia orang masa muda-muda nak enjoy. Sedangkan kita masa muda-muda lah kita semangat nak cari ilmu. Kita semangat nak menjadi orang yang hebat. Sebab tu pemimpin-pemimpin dalam Islam tu orang muda-muda. Maknanya orang muda-muda, orang kafir kalau muda-muda memang nak enjoy. Kan nanti dah tua baru dia mula tinggalkan benda-benda dunia sebab dah tak berapa nak larat, dah nak melompat tak boleh, nak buat kan. Dah tak berapa boleh, barulah dia mula buat kerja-kerja. Sebab tu selalu digambarkan profesor je mesti turun bangka. Kan? Rambut berubah dah putih kan. Digambarkan macam tu kan. Kalau saintis, kalau orang hebat-hebat tu semuanya spek mata tebal-tebal kan. Digambarkan macam tu. Padahal kalau kita fikirkan balik, orang Islam yang mencipta ciptaan tu orang muda-muda. Bayangkan macam mana orang tua bangka macam tu nak cipta kapal terbang kalau masa proses penciptaan kena jatuh, patah tulang belakang 2 kali. Orang tua macam tu kalau patah tulang belakang sekali pun habis dah. Jadi dia kena muda lah kan. Ibn Firnas yang cipta kapal terbang, dia muda, patah tulang belakang, dia naik lagi, patah lagi sekali tu. Dan dia boleh diperbaiki, tak ada masalah. Jadi kita pula kalau dah sakit, kalau sakit ni seumur hidup. Banyak sangat penyakit kita yang dikatakan seumur hidup.
Seolah-olah penyakit ini dah tak boleh disembuhkan. Sedangkan Nabi SAW katakan likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada ubatnya. Allah yang menurunkan penyakit kan? Dan Nabi kata Allah juga yang menurunkan penawar dia. Kita nak percaya siapa? Itu kata baliklah kepada Allah dan Rasul, percayalah dengan apa yang Allah dan Rasul katakan. Jadi Allah dan Rasul kata memang Allah turunkan penyakit dan Allah turunkan penawar. Kalau dikatakan tak ada, siapa yang kata tak ada? Siapa yang kata sakit ni dah kena sampai akhir hayat? Sedangkan pencipta kita kata semua ada ubat dia. Yang tak ada ubat dua je. Satu mati, satu lagi tua. Tua tu lah yang orang nak cari ubat, botok salah tarik tu, tak ada ubat. Kadang saya duk perhati kadang-kadang ada orang muka dia tu tegang, cekang elok, tapi kita tahu dia bukan anak 20-an. Biarlah muka dia cekang macam mana pun, kita tahu ini umur sekitar 50 gitu kan. Walaupun kalau perhati kulit dia tegang macam anak 20, tapi kita tahu ini bukan muka orang 20 tahun. Macam mana boleh gitu? Kan maknanya nak bagi tahu kita memang umur bertambah tok sah tarik-tarik lagi lah kulit kan. Maknanya duk buat benda-benda nak bagi nampak muda dak. Dia muda atau tua ni dia bukan pada kulit kita sangat. Dia pada air muka. Kan? Air muka anak 20 tahun takkan sama dengan air muka orang 50 tahun. Orang yang dah hidup kat dunia 50 tahun kan, dah melalui segala jalan hidup sampai 50 tahun, takkan sama dengan 20 tahun. Jadi malu yang itu malu yang diusahakan dalam hadis tadi, kita sebut hadis marfu' tadi. Kemudian hadis tu kata apa? Merasa malu kepada Allah ialah kamu memelihara kepalamu dan anggota-anggota yang ada padanya, perut dan isi kandungnya, dan kamu selalu mengingati mati dan perebutan tulang belulang. Maksud dia ingat mati. Jadi malu ni, dia kata malu ni maksud dia adalah kalau ikut dalam hadis ni kan, malu ni maknanya kita akan jaga seluruh anggota kita. Kalau sini disebutkan kepala, anggota, perut ni. Maksudnya nak kata anggota zahir dan batin kita. Kita akan jaga anggota zahir dan batin kita daripada melakukan benda-benda yang menyebabkan penyesalan selepas mati. Jadi itu malu. Itu malu yang kita usahakan. Baik, contoh je gini. Sekarang katalah kita nak buat sesuatu, apa dia contoh? Paling simple lah makan kan. Okay, kita nak makan nasi kata. Kita nak makan nasi lauk ikan. Rasa-rasa kalau jumpa dengan Allah nanti malu dah nak cerita, nak bagi tahu kita makan nasi lauk ikan. Tak malu maknanya tak ada masalah. Ada gitu. Jadi apa benda yang kita rasa kalau jumpa Allah, depan Allah nanti ke akhirat nanti, malulah kalau Allah tahu, tunjuk ke orang lah tu semua. Kata kita buat benda ni. Contoh apa dia? Sembunyi makanan. Contoh makan juga kan. Kadang kita suka juga dia sembunyi makanan yang best-best kan. Yang best-best sembunyi, apa tu yang tak best-best baru kita hidang ke orang kan. Ni rasa-rasa kalau depan Allah nanti malu tak kita. Malu jangan buat. Itu simple lah, tak dosa lagi tu. Apa lagi yang dosa? Kan yang dosa macam kita contoh kan, mengumpat kan, kita mengumpat belakang, jangan kata depan Allah nanti kita dah malu. Kalau Tuhan dia tahu pun kita malu dah. Kalau boleh tak mau Tuhan dia tahu kan. Kalau lagi-lagi nanti depan Allah bawa pula Tuhan dia di depan kita. Malu maknanya masa tu kita berhenti. Kan? Jadi maknanya malu ni adalah kita akan meninggalkan segala benda yang akan membuatkan kita malu di hadapan Allah. Macam tu. Nanti dekat akhirat nanti bila Allah tanya kat kita ni kenapa buat gini semua, kita malu nak bagi tahu, kita malu nak cerita. Yang tu malu yang sebenar. Itu malu yang diusahakan. Jadi benda tu kan memang asal tadi daripada malu semula jadi juga. Malu semula jadi ni automatik dah akan kawal kita dah. Sebab tu orang Melayu kita kita kata kalau malu ni dia malu nak menjerit-jerit kan, menjerit-jerit tengah jalan kan. Kalau negara lain, kalau Arab tu kadang dia tak malu tu. Waktu semula jadi dia tak malu menjerit-jerit, panggil-panggil orang. Kalau rumah 5 tingkat tu, dia orang jenis kadang-kadang 5 tingkat tu satu keluarga. Satu keluarga tu adik-beradik lah kan. Kira dengan nenek apa semua, satu adik-beradik dengan keluarga masing-masing gitu. Jadi keluarga abang, kakak, adik semua tu duduk satu bangunan. Dari tingkat 5 menjerit ke tingkat bawah, dia orang tak malu. Biasa. Masa saya ni Mesir tu, kalau kat Mesir, saya duduk Mesir. Nak beli barang kat pasar tu menjerit biasa. Orang kat pasar pun menjerit. Kita orang Melayu ni malu nak menjerit kan.
Kita buat cara kita tulis atas kertas. Orang agak faham dah kan. Jadi ni cara dia daripada tingkat 5 tu turunkan bakul macam timba air lah, tapi ni timba bakul. Turunkan bakul pakai tali, dalam tu kita letak duit dengan letak kertas. Bagi tahu dekat pakcik tu kita nak apa. Barang dia lah, sebab pasar, rumah atas pasar. Jadi turun bakul tu, pakcik pasar tu dia tengok ada bakul goyang-goyang tu, dia tahu lah, dia faham. Cara kita tulis kan, nak tomato berapa kilo apa semua, kita letak duit. Dia pun ambil duit bagi. Tapi orang Arab dia boleh menjerit, tomato. Dia menjerit dari atas kan, dan dia tak malu. Itu yang semula jadi. Baik, itu mungkin ada yang tak ada masalah dengan syariat kan. Cuma bila dia jadi budaya satu bangsa, memang pasar kat sana sangat bising. Pasar memang sangat bising. Dulu rumah saya atas pasar. Pagi-pagi tu dah memang dengar. Dia orang pula jenis iklan berlagu. Pakai lagu ni lah, maksudnya kalau kita kata beli kan, kangkung RM1 gitu kan. Dia ada lagu dia, tomatim khamsa gini gitu. Dia tarik. Lepas tu masing-masing dengan lagu masing-masing. Jual tomato RM5 gitu kan. Lepas tu hok jual kopi ada lagu dia, jual bising kat atas tu memang. Siapa tak boleh bising habislah, memang tak boleh tidur, tak boleh study. Saya tak kisah, alhamdulillah tak apa lah. Jadi maknanya sebab dia tak rasa malu macam tu. Kita malu kan, tu yang kita tak mencerit-cerit sangat. Jadi secara semula jadi itu dah ada satu kebaikan. Sebab Nabi SAW sebenarnya memang mengajarkan pada kita bercakap ni ikut jarak kan, ikut jarak. Kalau orang tu dekat cakap pelan-pelan, kalau jauh sikit kita cakap kuat sikit kan? Kalau di medan perang baru kita habiskan suara kita maksimum kan, dari tengok keadaan kan. Jadi walau macam mana pun dia ada istilahnya adalah uruf kan, budaya masing-masing. Tapi di situ kemudian nanti akan ada malu yang diusahakan. Jadi tengoklah sekarang ni batas syariat kan, batas syariat. Jadi yang sini yang kadang-kadang budaya menjadi hukum. Jadi mungkin di tempat kita kalau menjerit macam tu maknanya ada masalah lah tu. Tu suara orang bergaduh tu kalau tempat kita kan. Dan ada orang biasa suara bergurau dia macam tu kan. Jadi maknanya ni konsep malu yang fitrah, tapi kemudian dia boleh bawa kepada malu yang diusahakan. Sekarang yang kita nak ialah malu yang diusahakan, dan kena buang malu fitrah yang tak sesuai dengan syariat. Contoh tadilah malu yang kenapa sampai boleh tampil ke depan dalam keadaan sebenarnya asalnya sangat malu. Sebab kita tahu malu yang tak kena tempat ni salah satunya ialah malu menyampaikan kebenaran. Benda tu betul kita tahu, tapi kita malu nak beritahu ke orang. Malu nak tegur orang silap kan? Malu nak kan, kalau banyak belajar sekolah ni, kalau bercakap kat kantin sembang kau main macam tak malu, tapi bila cikgu panggil tunduk. Cikgu panggil kat depan ni, suruh bercakap kat depan tak dengar suara. Tu malu tak bertempat. Lain kalau dia memang pemalu, dia panggil ke depan pun tak dengar suara. Ni panggil ke depan tak dengar suara, kat kantin suara macam harimau. Jadi mana tu malu yang tak bertempat. Malu lagi, malu bertanya tu pun tak bertempat. Walaupun kadang-kadang kan soalan kita diketawakan orang. Kan ada istilah soalan di OH kan. Kita malu sangat orang kata kat kita soalan tak cerdik tu kan. Kita malu sangat. Tak, itu malu yang tak bertempat. Biarlah orang nak kata soalan kita. Sampai orang nak kata, dia ni itu pun nak tanya ke kan. Ada kan orang marah gitu kan. Tak, kalau dalam kelas kena tanya. Cuma nanti kalau guru tu tegur kita, kalau guru tu kata kamu nak tanya soalan ni kamu tapis-tapis lah, sampai guru tu tegur, maknanya kita kena belajar dah cara tanya soalan. Kadang-kadang memang ada juga orang yang malu tanya soalan satu hal, yang tak malu sangat pun masalah juga. Semua ditanya sampai cikgu nak menjawab tu malu. Kan? Ada juga gitu. Hak tu tak malu, tak bertempat juga. Kan? Jadi nak kena ada malu yang menyebabkan akhirnya kita tak terhalang daripada menuntut ilmu kan, tak malu untuk bertanya, tak malu untuk belajar kan. Yang malu-malu yang tak bertempat yang banyak ada kat orang Melayu ni, antaranya itulah yang malu nak menyampaikan kan, nak tegur saudara mara kita malu kan, nak apa lagi, nak habiskan makanan malu kan. Kat kenduri malu nanti orang kata apa kat kita. Kita lapar lagi malu nak cedok mak lauk lagi kan. Tak apalah nanti balik kita singgah kedai. Ada orang gitu. Ada mak-mak yang dia ajar nak pergi kenduri, dia suruh anak dia makan kenyang dulu kat rumah. Sebab dia malu
Nanti anak dia makan banyak tu, dia malu ke orang. Betul tak gini? Tujuan kenduri apa? Untuk bagi makan kan? Sebenarnya tak boleh. Kita suruh kenyang dulu tu. Sebab dia malu. Tu malu tak bertempat. Dia menyebabkan apa? Makanan tak habis. Makanan tak habis jadi membazir. Dan kita kata tak apa je, tak habis bagi kat orang. Tak, tujuan kenduri untuk dimakan kat situ. Itu yang kita kata maknanya malu yang bertempat lah. Yang tak malu pula, terlebih pula kan. Orang lain makan je dalam pinggan, dia cedok masuk plastik kan. Tu orang tak bagi bungkus lagi, dia bungkus dah kan. Tu tak malu terlebih. Tunggulah sampai orang bagi bungkus kan. Kecuali kalau yang atas pinggan kita ingatkan nak makan habis, rupanya alamak tak habis lah pula, kenyang tiba-tiba. Tu tak apalah, supaya tak membazir. Itu tak boleh malu. Lagi malu pula orang kata kita bawa balik. Dah kita cedok dah, siapa dia nak makan atas pinggan kita kan? Masa cedok tadi berasa bajet macam habis gitu kan. Rupanya salah bajet. Tak pandai bajet, tapi ambil iktibar. Setiap lain kali jangan ambil lebih-lebih. Kadang-kadang masa ambil itu tamak, tak reti bajet kan. Ini maknanya malu-malu yang kita nak bina diri kita, malu yang sesuai dengan tempatnya. Jadi ambil tadi malu yang diusahakan. Malu semula jadi boleh dikekalkan selagi tak bercanggah dengan syariat. Baik, kemudian yang keempat, malu yang tercela. Di samping sifat malu mencegah seseorang daripada keburukan dan kekurangan, ia juga adalah akhlak yang terpuji kerana ia menyempurnakan keimanan dan tidak menghasilkan kecuali kebaikan. Adapun ketika sifat malu melebihi batasan yang sewajarnya, maka ia akan menjadikan seseorang itu tidak menentu dan gelisah serta menghalang dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dia malu. Keadaan sebegini adalah akhlak yang tercela kepada manusia kerana ia adalah malu bukan pada tempatnya. Seperti malu yang menghalang daripada mempelajari ilmu dan mendapatkan rezeki. Ada dikatakan malu seorang lelaki bukan pada tempatnya adalah suatu kelemahan. Telah diriwayatkan daripada Murasil, iaitu hadis mursal Hasan Al-Basri daripada Nabi SAW. Al-haya hayaan, tarfum minal iman wal akhar ajzun. Malu ada dua. Pertama, malu berasaskan keimanan, dan kedua, kelemahan. Ibn Rajab Al-Hambali berkata, mungkin kata-kata di atas daripada ucapan Hasan Al-Basri. Bishr bin Ka'ab Al-Adawi telah berkata kepada Imran bin Husain radhiyallahu anhu, kami mendapati dalam sebahagian kitab bahawa malu itu ada yang menyebabkan seseorang tenang dan rendah diri kerana Allah, dan ada pula yang menyebabkan seseorang lemah. Lalu Imran marah seraya berkata, aku memberitahu kepadamu hadis yang aku dengar daripada Rasulullah SAW dan kamu mau membangkanginya. Yang sebenarnya ialah apa yang dikatakan oleh Imran radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya malu yang terpuji pada sabda Nabi SAW hanya malu yang merupakan akhlak yang mendorong melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Adapun kelemahan yang membawa kepada mengabaikan sebahagian hak-hak Allah dan hak makhluknya, ia tidak dikategorikan sebagai malu, tapi ia adalah lemah dan kehinaan. Ini dia nak tahu malu yang tercela. Baik, jadi malu ni adalah sifat terpuji yang menyempurnakan iman, dan kemudian dia ada batas dia, kan? Batas dia, dan bila kita melampaui batas, tengok baris yang kelima kan, maka ia akan menjadikan seseorang tidak menentu dan gelisah. Tidak menentu dan gelisah, serta menghalang dirinya daripada melakukan sesuatu yang tidak sewajarnya dia malu. Jadi maknanya orang yang malunya melampaui batas, maka hati dia tu akan jadi tak menentu, lepas tu hidup dia gelisah, lepas tu menyebabkan dia tak boleh buat benda yang tak sepatutnya dia malu. Tu malu yang melampaui batas. Jadi ada tiga. Yang pertama, jiwa tak menentu tu maksudnya jadi gundah gulana lah kan, gelisah. Jiwa tak ketahuan hala gitu kan. Yang kedua jadi gelisah. Yang ketiga jadi menghalang diri daripada buat perkara yang sepatutnya dia buat. Ini malu yang melampau, yang tercela lah ni. Jadi contoh dia apa? Contohnya malu yang menghalang kita daripada mempelajari ilmu dan mendapatkan rezeki.
Malu yang menghalang kita daripada satu, mempelajari ilmu, yang kedua cari rezeki. Sebab malu jadi tak mau belajar, sebab malu jadi tak mau kerja. Banyak ni kan orang malulah nak kerja. Katalah dia apply kerja dapat jadi penyambut tetamu, malulah kan. Dia jenis introvert kan, jenis suka duduk seorang-seorang, malu nak kerja. Baik, di sini dikatakan bagi lelaki, malu seorang lelaki yang bukan pada tempatnya adalah suatu kelemahan. Sebab orang lelaki memang kena keluar bekerja. Adapun perempuan tak ada masalah sangat sebenarnya. Kalau malu, perempuan malu lah nak jadi penyambut tamu, malu, sebenarnya tak ada masalah. Kalau bab pekerjaan, katalah dapat kerja jadi cashier, malu lah nak jadi cashier, tak ada masalah, duduk rumah. Sebab memang tempat wanita paling aman dalam rumah. Dalam Quran tu ada perintah waqarna fi buyutikunna, wanita tu paling aman dalam rumah. Kalau kat luar ni, kalau boleh kita tu keluar bila ada tujuan je. Nak datang kuliah kan, nak beli barang pun kalau sekarang boleh online lah. Kecuali yang emergency kan. Tapi kalau saya saja window shopping tu bukan kerja wanita beriman. Kan? Bosan lah nak buat apa window shopping. Mana ada window shopping? Dia cuba tengok window shopping, kata nak window shopping, kenapa balik bawa barang? Bawa barang kan. Orang perempuan kalau pergi shopping tiba-tiba balik tangan kosong, dia boleh monyok muka. Kan? 2 jam jalan dengan suami dia, janji kata window shopping, bila balik tak bawa balik barang apa pun, boleh senyap masam muka. Kita penat-penat bersiap keluar, duduk jalan keliling sampai 2 jam, apa pun tak beli. Kalau suami kata, tadi kata nak window shopping je, kita window je lah kan. Tengok kau tingkap kan. Atau apa nak marah. Penat-penat orang bersiap penat. Sebab kita kan penat lebih dalam bila buat aktiviti keluar. Balik macam tu je kan. Kan paling perempuan ni paling bahagia lepas keluar shopping ialah punggah barang shopping. Kan? Seronok kan. Tengok ni baju tadi beli cantik tak? Ni cantik tak? Kan? Tu paling bahagia. Orang lelaki kadang barang dia pun dia tak punggah, bini tolong punggah. Dia tak berminat pun. Jadi maknanya kita kata window shopping memang takkan window, dia akan jadi door shopping kan. Kita akan masuk juga kat pintu tu dan beli barang. Maknanya dia termasuk kalau memang tak ada apa nak beli, kita tak perlu pun keluar. Itulah kemudaratan dia. Kemudaratan dia apa? Elok-elok je keluar pergi window shopping, balik-balik merajuk. Baik tak payah keluar. Itu mudarat tu, balik sampai merajuk ke suami pula tu. Salah suami apa? Tak salah kan. Dah lah dia penat-penat bawa kita, bayarkan parking pun, bayar minyak lagi kan. Bawa kita, balik-balik kita merajuk lah. Padahal dia dah menepati janji window kan. Kita tak puas hati. Kita kata takkan tak faham kan. Tak lah, kita tak boleh harap orang faham. Kalau nak bagi tahu nak, dan dari awal tak salah buat alasan window, bagi tahu terus. Saya nak shopping. Nak bagi tahu terus. Dia kadang memang ada macam perangai budak-budak sikit tu ada tu. Budak-budak kan kalau nak pergi beli mainan apa, ada yang pandai-pandai pusing dengan mak dia. Mak, kita pergi jalan kat sana nak. Tengok-tengok dia nak pergi tengok Ultraman toys. Mak dia tak tahu apa-apa. Tu macam tu lah orang perempuan tu, kadang-kadang ada tu perangai tu. Then ajak keluar apa, akhirnya kita kata jadi masalah lain. Jadi tu maknanya sifat dia malu yang menyebabkan kita akhirnya tak mau cari rezeki. Bagi orang lelaki tu masalah. Baik, malu yang akhirnya kita tak mau belajar. Tu pun ada juga kan, memang terutamanya perempuan lah kalau yang ni. Jadi ini kalau kita ambil iktibar daripada sahabat zaman Nabi kan. Zaman Nabi kan ada sahabat. Sahabat ni maknanya perempuan, sahabat yang perempuan. Dia kan bila satu kelas dengan muslimin ni, biar standard kita malu kan. Kita katalah kita muslimin muslimat satu kuliah, kita nak tanya soalan malu kan. Tu standard tu macam tu lah biasanya. Jadi malu yang ni kalau ikutkan dia malu yang tercela tu. Jadi macam mana nak buat supaya tak ada malu yang tercela ni, kita buat kuliah muslimat. Itulah yang sahabat zaman Nabi tu dia boleh jumpa Nabi minta kuliah muslimat. Sebab dia tahu ni tak boleh kami malu, tak bertempat ni kami kena tanya juga. Tapi ada pula yang over tak malu. Ada perempuan zaman Nabi, dia jumpa Nabi tanya soalan. Tanya tentang macam mana cara nak bersihkan dia punya lepas dia haid, macam mana cara nak mandi wajib dan bersihkan kemaluan. Dia tanya dekat Nabi. Nabi kata bersihkan, lepas tu kamu ambillah misk.
ada minyak wangi kasturi, kasturi tu, kamu bersihkanlah. Dia kata, tapi cara dia macam mana? Nabi kata bersihkan. Nabi malu nak jawab. Nabi ni pemalu. Itu kan perempuan, tu bini orang tu kan. Dia tanya macam tu. Tanya ke Nabi. Nabi kata bersihkan je. Lepas tu kata, yelah tapi cara dia macam mana? Cara nak cerita macam mana sampai akhirnya Nabi tutup muka. Tu malunya Nabi. Nabi tutup muka, malu nak jawab. Aisyah tengok, akhirnya Aisyah tarik perempuan tu, kata, "Mai sini, tanya aku benda macam ni." Jangan tanya Nabi tu. Kan? Jadi itu kan ada sebenarnya dalam budaya-budaya kita dulu. Kalau orang perempuan nak tanya soalan dengan Tok Guru, kadang pakai isyarat. Ada yang pakai buah apple, lepas tu digigit, lepas tu nak jawabnya macam ni, jawab dia pakai simbolik macam tu. Kita banyak kan dalam kita dulu, antaranya yang pakai simbolik ni pantun. Kan bahasa kita penuh dengan simbolik. Itu sebenarnya daripada atas dasar rasa malu. Dan kita semua, masyarakat kita masa tu faham bahasa-bahasa simbolik ni. Kan? Bahasa-bahasa peribahasa, semua kita boleh faham. Jadi tak ada masalah lah untuk dibagi tahu dalam bahasa-bahasa yang macam ni. Zaman sekarang masalahnya tak faham. Bahasa kita ni bukan simbolik, simbol. Macam mana? Simpulan bahasa, peribahasa tu kan simbolik. Okay. Jadi kalau dulu kan misal kata nak bagi tahu kata nak bagi tahu dekat seorang anak dara yang tak malu tu kan, kita dia duk apa orang kata duk kejar-kejar orang lelaki sana lelaki sini, kita boleh cakap dengan dia, jangan jadi perigi mencari timba. Kan sopan tu. Kalau sekarang muka tak malu. Sebab nak bagi peribahasa tak semua orang faham dah. Sekarang memang kita terpaksa cakaplah perkataan yang betul. Jangan jadi muka tak malu gitu. Kan tak selesa dengan bahasanya. Itulah keindahan bahasa kita. Kita jangan main-main. Bahasa Melayu kita ni dipelajari di luar negara. Di Rusia sana ada universiti, dia ada satu bidang khas bahasa Melayu. Jadi orang Rusia boleh cakap Melayu dan berpantun. Dia orang belajar pantun kita. Kita generasi sekarang tak kenal dah pantun. Generasi sekarang kalau pantun dia dah tak pakai dah. Kucing 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang, dia tak kenal dah. Sekarang kalau dia nak buat pantun apa? iPhone, smartphone, Samsung. Dia kan pantun dulu kan tengok alam kan. Kalau dah sekarang dia tengoknya gadget, dia nak kenal macam mana pokok lah, burung. Apa dulu burung cemara lah, burung apa dah tak kenal lah tu orang-orang sekarang kan. Burung pun dah tak kenal dah jenis-jenis tu kan. Kalau pergi tengok sekali-sekala saya ajak tengok tepi padang, kenal burung-burung tu. Kita pun dah tak kenal tu. Nama-nama burung tu kan macam-macam. Itu yang orang dulu buat pantun semua tu. Itu adalah untuk kita kata sampai ke tahap pergi meminang kan, syarat utama dia pantun. Kita ni sampai simbolik kan. Keris kita tu ada banyak sangat simbol. Jadi keris ni lambang kedamaian, lambang perang juga. Nak bagi tahu kata kita ni datang berdamai, keris kita diarahkan, dia ada kepala kan, keris kan ada kepala kan. Kepala tu ada kepala jagung, ada kepala ayam, ada kepala itik, macam-macam kepala. Nak pergi rumah orang, kalau kita berdamai, kepala pusing ke dalam. Tu simbol, jadi orang tahu dia datang bukan nak gaduh. Tapi kalau pergi rumah orang, kepala saruk, kepala keris tu pusing depan, orang pun keluarkan keris juga. Tak payah cakap apa-apa, orang faham. Dalam Islam kan ada tu bagi salam kan. Bila kita pergi rumah bagi salam, maknanya kita tujuan baik. Tu maknanya simbolik-simbolik macam tu. Dan kita dah ada dah dalam budaya kita yang sekarang dah makin hilang. Masa kita ikut barat, barat ni kan sejarahnya gelap. Sejarah dia gelap. Lepas tu dia konon-konon membela hak wanita. Masa dulu dia tengah tindas wanita tu, kita dah lama dah bela hak wanita. Lepas tu kita pula ikut dia, kita kata nak bela hak wanita macam dia. Akhirnya tertindas balik wanita. Sebab dia kan ikut idea manusia yang tak tahu tentang penciptaan lelaki wanita ni. Baik, itu malu menuntut ilmu. Kemudian Ibn Rajab Al-Hambali kata tadi, jadi maknanya dia kata ini hadis mursal dengan makna kata bukan Nabi kata lah. Ini adalah Hasan Al-Basri yang kata. Jadi dia kata malu tu ada dua, satu malu yang berasaskan keimanan dan yang kedua adalah kelemahan. Okay. Kat sini ada satu perbezaan pendapat. Jadi yang seorang ni dia kata malu ada yang merupakan iman, satu lagi kelemahan. Tapi ada pula seorang lagi kata mana boleh kata malu tu adalah kelemahan gitu.
Sebab dia kata malu tu sifat Nabi kata. Jadi kat sini beza fakta, tapi kat mana sebenarnya perbezaan dia? Jadi maksud dia malu yang terpuji yang ada pada Nabi adalah malu yang merupakan akhlak yang mendorong melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Jadi maknanya kat sini nak jelaskan yang kata malu yang ada pada Nabi adalah akhlak yang mendorong melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ada di muka surat sebelah tu, baris yang lepas daripada tulisan sengit tu kan, baris yang ketiga. Akhlak yang mendorong melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Itu malu yang terpuji. Satu lagi malu yang merupakan kelemahan adalah malu yang mengabaikan sebahagian hak-hak Allah dan hak makhluknya. Ni malu yang kelemahan. Jadi ni kategori tentang malu yang terpuji dan malu yang kelemahan. Jadi malu tu ada kelemahan, ada yang jadi kelemahan, ada malu yang terpuji. Jadi yang mana satu yang terpuji, iaitu yang menyebabkan kita melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ini sekali lagi tadi kalau tengok balik pada definisi, maksud dia ialah bila kita malu yang iman ni adalah yang menyebabkan kalau kita jumpa Allah kita tak malu. Kita tak malu nak bagi tahu kita buat benda tu. Itu malu yang terpuji. Malu yang kelemahan ni maknanya menyebabkan kita mengabaikan hak Allah dan hak makhluk. Ni sangat umum. Maksudnya bila kita cerita tentang hak Allah dan hak makhluk, macam mana nak tahu mana satu hak Allah, mana satu hak makhluk? Belajar. Maksudnya nak jadi orang pemalu dengan malu yang terpuji dan juga meninggalkan malu yang jadi sifat kelemahan, syarat paling penting ialah belajar. Sebab itu orang kalau tak belajar maka dia akan jadi tak malu automatik. Ataupun kalau dia malu yang tak bertempat. Sebab apa? Sebab dia tak tahu mana hak Allah, mana hak manusia, mana hak binatang, dia tak tahu. Jadi maknanya sekarang ni kita semua malu kan? Pemalu ni kan? Okay, pemalu. Baik. Bila kita pemalu, sifat malu yang ada kat kita tu akan jadi kelemahan diri kita bila kita tak tahu mana satu hak orang, mana satu hak binatang, mana satu hak pokok. Semua kita tak tahu. Pokok, binatang, orang, barang semua ada hak. Apa lagi hak Allah? Kita tak tahu sebab kita tak belajar. Masa tu malu kita adalah kelemahan, bukan malu yang terpuji. Contoh apa hak orang. Kita malu. Contohlah kan kita tanam pokok kan. Tanam pokok, lepas tu buah jatuh rumah sebelah kan. Buah pokok tu tengah pagar lah kan. Kira separuh pokok kita tu umpi rumah sebelah kan. Pokok mangga. Bukan air manis lah, pasal KL tak naik air manis. Pokok mangga lah, mangga lemak ke apa kan. Baik. Lepas tu kita malu nak cakap dengan jiran suruh dia ambil ke apa ke, malu lah kat jiran, malu kan. Sebab kita pun malu, nak jumpa dia pun malu. Jadi kita kutip-kutip je lah mangga tu kan, tak cakap apa-apa dengan dia. Tahu-tahu dia terasa hati kan, sebab mangga separuh pokok memang masuk pagar kita. Kok dah nak bagi 2-3 biji, tak ada, langsung kutip semua sendiri kan. Kita malu. Itu malu tak bertempat sebab tak tahu hak jiran. Buah tu hak siapa? Hak jiran. Hak masuk separuh pokok rumah sebelah tu semua dia punya kan. Tapi boleh je kita nak ambil, cuma dia jadi adab lah kan. Adabnya kena bagi kan. Hak dia tu sebab kita dah mengganggu dia. Kalau ikutkan maknanya gini sebenarnya nak ambil semua boleh, tak berdosa, cuma jadi tidak beradab. Baik, lepas tu ataupun jiran ambil tak cakap dengan kita. Dia ambil ni sampai 10 kilo 10 kilo dia angkut-angkut. Kita ingat hari ni kita tengok banyak buah, belah sana pula tu banyak kan. Belah kita tak berapa banyak. Seronok ni esok nak kutip lah. Esok dah siap dengan bakul, dengan pengait semua, tengok-tengok mana dia tinggal 4-5 biji je. Habis orang sebelah ambil tak cakap dengan kita
Kan? Lepas tu kita malu lah nak cakap dengan dia minta balik. Kan? Nak minta mangga tu malu nak cakap kan? Biasa malu lah kan, takkan nak minta kan. Kita pun senyap tapi masuk rumah nanti lepas kita punya bakul kan. Campak kita punya pengait, ish, jiran tak kan, kita marah-marah, kita ngumpat jiran kita. Tu malu tak bertempat lah. Pasal tak tahu hak. Sebenarnya jiran tu ambil pun memang hak dia. Tak boleh marah. Sebab dia dah masuk kawasan dia. Siapa suruh tanam pokok tengah pagar? Maknanya dia bila tengah-tengah tu dia boleh ambil, memang jadi hak dia, tapi cuma adabnya dia bagi tahu kita. Dia pula malu tak bertempat juga. Kan? Malu nak cakap dengan orang sebelah. Kita ambil sampai 10 kilo takkan nak cakap kan? Dua-dua malu tak bertempat. Ya? Dia tak malu ambil, tapi malu nak cakap. Ada dua-dua, malu dan tak malu. Dia tu kelemahan tu. Sebab tak tahu hak orang gitu kan. Kita tak tahu mana hak kita tak tahu mana hak orang kan. Ataupun kucing. Contoh kan, kucing jiran tu suka duduk rumah kita. Jadi kucing siapa tu? Kucing sampai jiran tu marah kita. Kenapa kucing jiran tu cakap, kenapa kucing saya asyik duduk ke rumah awak? Ni kucing saya beli mahal. Kucing British short hair. Tiba-tiba duduk rumah sebelah kan. Memang duduk situ, memang pagi sampai ke malam, memang sampai kiranya pergi rumah tuan dia tu sekali-sekala je. Kita marah orang sebelah. Pasal apa kucing kita pergi rumah dia kan? Kita marah orang sebelah. Yang orang sebelah pun malu lah nak cakap. Biarlah kat dia kan. Kita malu lah nak cakap apa-apa. Tu malu tak bertempat lah. Kena explain. Pasal apa kucing tu memang orang sebelah? Jawablah tak tahu. Kucing kan dia fitrah kan. Dia ikut fitrah. Kenapa dia sampai tak suka rumah dia sendiri? Mesti ada sebab. Dia bukannya, dia binatang bukan macam manusia bernafsu. Manusia ni kalau dia suka lepak kat rumah mak saudara, tak balik rumah sendiri, mesti ada sebab. Kok rumah mak saudara dia ada aircon, rumah sendiri tak ada aircon. Ada yang macam tu kan. Rumah mak saudara dia mewah kan, rumah sendiri tak ada apa-apa kan. Tilam pun keras kan. Rumah mak saudara tilam empuk, ada TV besar. Kalau budak-budak tu, lepas tu mak saudara duduk masak makan sedap-sedap dan mak dia malas masak. Jadi ada kepentingan dunia kan. Kalau manusia dia memang ada kepentingan. Kalau kucing tak ada. Dia fitrah dia gitu. Fitrah dia Allah bagi tahu kamu akan duduk di tempat mana yang misalnya makanan tu selesa untuk kamu. Makanan tu lebih fitrah untuk kamu gitu. Kan? Jadi mungkin orang sebelah bagi makanan yang bukan fitrah dia kan. Tak tahu, tapi dia ikut fitrah. Itu haiwan. Tapi maknanya akhirnya bergaduh jiran tetangga pasal kucing. Tu kita kena cakap, kena bincang. Kita malulah nak bincang-bincang. Ambil lah kucing tu. Lepas tu masalahnya ambil lagi, balik lagi kan. Dia kan nak kena bincang lah, tak boleh malu. Nak kena bincang sebenarnya apa masalah dia dan bagi tahu je lah, kata kita tak ada masalah kalau bila-bila dia nak ambil kucing ni kan, ambil je kan. Maknanya kita pun bukan bela dia yang datang kan? Jadi itu maknanya keadaan. Ataupun misalnya ada jenis yang bela binatang banyak sangat ke rumah dia sampai efek dia rumah sebelah bau. Kan kadang malulah nak cakap kan. Segan, bahasa kita segan lah nak cakap. Aroma rumah kita ni dah jadi macam apa? Bila angin tiup je, aduh kan, tak sedap kan? Sebenarnya kalau berjiran tak boleh. Kalau jiran tak selesa memang tak boleh bela kan? Bela binatang kan sunat kan? Jaga hak jiran wajib. Jadi kadang-kadang kita kata kita bela binatang ni, kita kutip binatang-binatang yang sakit apa semua kita jaga ni kan benda baik, kenapa tak suka? Tak boleh paksa. Dah dapat jiran macam tu, dia nasib lah jiran-jiran ni. Ada kes baru ni yang diruntuhkan, dia buat macam extend rumah dia, lepas tu diruntuhkan kan sebab jiran mengadu. Memanglah kita marah sakit hati, tapi kalau ikutkan dalam hak-hak jiran memang macam tu. Zaman pernah berlaku zaman khilafah Islamiah dulu, ada satu zaman jiran tu dia angkat macam dia tak adalah renovation sampai buat tembok, tapi dia macam pacak batang, lepas tu letak kain tebal untuk halang angin daripada ke rumah dia kan, sebab dia rasa tak selesa dah dengan keadaan tu, menyebabkan angin tak kena rumah jiran juga. Jiran tu pergi mengadu ke hakim dan hakim suruh turunkan.
Memang cerita dia kalau dengan jiran memang macam tu. Kalau kita kata lah susah lah macam tu, kita nak renovate, kan duit kita, tak kacau pun duit orang sebelah. Tapi jiran kita tak bagi, kita tak boleh renovate. Ya memang tak boleh. Tu kita kata susah lah kalau macam tu. Dia jangan duk. Tak salah. Memang salah kita yang renovate tak bagi tahu orang sebelah. Salah kita. Dalam Islam memang salah kita. Jadi habis tu macam mana kalau macam tu kita tak boleh nak ubah suai rumah kita, tak selesa lah dah rumah kita nak ubah-ubah tak boleh. Sebab dapat jiran macam tu cerewet. Jangan salahkan jiran semata-mata je, tanya balik diri kita. Dulu nak duduk rumah tu baca doa lah. Doa supaya dapat jiran yang baik. Ada tak doa? Jiran tu kena doa. Kita cari rumah, jangan cari bangunan dia saja. Cari jiran tu, tengok siapa jiran. Ni siapa yang rasa-rasa nak beli rumah, semua ada dah kot rumah dah. Dia kena tengok, tanya dulu siapa jiran-jiran tu, kenal-kenal dulu kan. Baru tengok rumah dia. Rumah tu nombor 2. Yang penting jiran. Zaman dulu Abdullah bin Salam, seorang sahabat, asalnya orang Yahudi. Lepas tu dia masuk Islam. Dia punya baik akhlak dia setelah masuk Islam, tapi perumahan dia masih di kawasan perumahan Yahudi. Satu hari, orang sebelah dia, rumah sebelah dia, jiran dia lah, orang Yahudi lah, dia nak jual rumah. Dan rumah dia dijual dengan harga 3 kali ganda daripada harga pasaran. Sampai orang heran, pasal apa kamu jual rumah mahal sangat ni? Kan, 3 kali ganda ni. Dia jawab apa? Sebab kamu tahu tak jiran aku siapa? Jiran sebelah rumah. Orang tanya siapa dia? Abdullah bin Salam. Oh kalau gitu boleh lah 3 kali ganda pun tak apa. Sebab orang tahu nilai jiran tu. Kan? Imam Syafi'i ni jiran dia, rumah dia bertingkat kan. Dia duduk rumah bawah. Atas dia tu orang bukan Islam lah kan. Lepas tu setelah bertahun-tahun tu duduk berjiran macam tu, satu hari jiran dia tu datang rumah dia. Datang rumah dia, jiran dia tengok ada satu baldi yang ditadahkan. Dia tengok punca air menitik tu daripada toilet rumah dia. Dan lepas tu dia tengok baldi tu duduk kat situ. Dia tanya dekat Imam Syafi'i, ni dah berapa lama kamu tadah air ni? Adalah berapa tahun ni? Bertahun-tahun. Kenapa tak cakap? Dia kata tak apa, saya okey je. Then, maksudnya kebaikan jiran tu. Kalau masalah kan kita gaduh tu kan, air toilet pula tu kan? Sebab dia kata tak apa, tak ada masalah, bagi saya itu pahala saya kan? Sebab membuatkan jiran merasa tenteram kan? Jadi itu pentingnya jiran kan? Nak kena sekarang memang susah lah kan, memang susah nak cari rumah pun susah, cari jiran lagi susah. Jadi yang kita boleh buat doa, ada doa dia. Kalau baru nak beli rumah ataupun tanah ataupun nak buat rumah ke apa, itu jiran nak supaya rumah tu ada keberkatan kan. Rabbi anzilni munzalam mubarakah. Itu doa yang ada dalam Quran tu. Maknanya ni kalau dah ada rumah lah, dah ada tanah ke, dah ada tapak kan, kita dah tak boleh nak buat apa tu. Kalau boleh jual tukar yang lain kan, kalau tahu jiran tak elok. Cuba tengok Al-Mu'minun ayat 29. Betul. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Al-Mu'minun ayat 29. Kalau dah ada rumah, dah ada tapak, dah ada tanah, dah macam dah ada kan, tak boleh nak ni. Kita baca doa ni, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairal munzilin. Ya Allah, jadikanlah rumah ini sebagai rumah yang penuh keberkatan. Dan kau adalah sebaik-baik yang menetapkan satu tempat tinggal. Nanti balik tengoklah Al-Mu'minun ayat 29. Al-Mu'minun ayat 29. Kalau dah duduk rumah ni tak apalah, bacalah kat rumah kita tu. Ya? Surah Al-Mu'minun ayat 29, bacalah kat rumah kita tu, mudah-mudahan rumah kita tu adalah rumah yang penuh keberkatan. Kalau dapat jiran yang baik, alhamdulillah, tu nikmat, antara nikmat besar tu. Kalau dapat jiran tak baik, belum innalillah lagi. Alhamdulillah jugalah tu ujian tu kita.
Kan? Ujian untuk kita dah tak perlu fikir-fikirkanlah nikmat-nikmat dunia lagi. Yang terlampau banyak nak renovate rumah, orang sebelah gaduh. Ada juga kadang nak ubah suai sikit, tepuk dinding sikit je orang sebelah dah marah-marah. Kan? Jadi dah dapat jiran macam tu, buat macam mana? Bukan kita kata teruklah orang sebelah ni. Tak, jangan kata orang sebelah, kita salah. Kan kita tak baca doa tu satu. Dan masa pilih rumah tak tengok jiran, kan? Jadi maknanya keadaan jiran kita adalah takdir dan ketentuan untuk kita. Macam mana juga jodoh kita masing-masing adalah ketetapan Allah untuk kita. Tak boleh banding-bandingkan dengan jodoh orang lain. Macam itulah. Macam itulah jiran juga. Jiran ni sangat penting, kan? Baik. Itu keadaan yang kita sebut tentang malu tadi lah. Malu maknanya dengan jiran macam mana gitu. Maknanya malu ni kita istilahnya dia akan jadi kelemahan kalau sampai kita akhirnya mengabaikan hak. Kan? Ada yang kadang-kadang apa? Ni biasa jadi kes. Misal katalah mak mertua bergaduh dengan menantu perempuan, normal ibu mertua aku kan? Anak dia kan yang laki tu kan. Yang laki ni kalau dia buat malu-malu, tak mau bincang, tak mau bagi settle bini dia dengan mak dia tu, dia dosa. Banyak tu anak lelaki macam tu. Apa lagi yang ikut cakap mak kata ceraikan bini kau. Bini tak ada salah apa pun. Cuma mak tu tak suka sebab mak ada calon lain. Dia pun ikut cakap, dia tak selesaikan urusan mak dengan isteri dia tu, dosa dia. Tu malu lah tu, termasuk malu, tak mau cakap kan. Segan nak cakap dengan mak, segan nak cakap dengan bini, segan selesai sendiri ya, kan? Tak boleh. Kan banyak tu berlaku kan. Bila mak mertua gaduh dengan menantu perempuan, nanti menantu tu tak mau balik kampung kan. Suami ni ada dua jenis lah kat situ. Satu yang ikut bini, tak balik kampung sungguh lah, mak tak hati. Yang kedua tinggal bini, duk balik kampung tak bawa balik bini, masalah juga kan. Jadi maknanya satunya konon nak jadi suami misali, satu lagi jadi anak mak. Dua-dua tak betul. Sebenarnya bila mak mertua bergaduh dengan isteri, dengan menantu, itu tugas anak lelaki tu, suami tu yang kena selesaikan. Dia kena ingat wanita itu sifatnya bengkok. Sekarang ni bila sampai mak mertua bergaduh dengan bini tu, maknanya mak dia tengah bengkok, bini dia pun tengah bengkok. Dia yang kena luruskan. Allah bagi dia kebijaksanaan yang sepatutnya dia boleh selesaikan. Dan selesaikan orang perempuan ni sebenarnya senang. Dia tak susah pun. Dia sekali bagi kat mak, bagi mak rantai emas satu, bagi bini rantai emas satu. Lepas tu cakap rantai emas ni valid selama tak bergaduh. Kalau bergaduh je tarik balik. Cuba. Rantai emas jangan halus-halus. Hot 20 gram ke paling kecil. Tapi memang betul kan, boleh kan? Nanti kan mak mertua dengan menantu tu bila time balik kampung, dia tak gaduh depan anak lelaki tu kan. Sebab nanti rantai emas ditarik balik. Memang senang gitu je. Dan kita kata itu yang mata duitan, jangan cakaplah perempuan tak mata duitan. Yang macam-macam mana pun kalau dah dapat macam tu, tak apa kita katalah rantai emas murah sangat sebab dia orang kaya. Bagilah lebih sikit. Jongkong emas kan, 200 gram tu dia. Dia kadang-kadang Allah bagi sebenarnya benda tu kan, memang kita kata macam mata duitan ke apa kan, Allah bagi tu sebenarnya untuk tolong orang lelaki juga, memudahkan dia. Dan memang kecenderungan wanita tu kecenderungannya pada harta, lelaki kecenderungannya pada wanita. Semua dua-dua nafsu. Kan orang selalu sebut perempuan gold digger, macam jahat kan, jahat perempuan gold digger. Dan lelaki mata keranjang kaki perempuan kan, jahat juga kan. Sebab kecenderungan tak sama. Kalau tiba ada perempuan kaki laki, itu pelik, jarang sangat ada. Umumnya memang perempuan, wanita cenderung dia pada harta, laki cenderung dia pada wanita. Kalau ada laki tak suka wanita, pelik. Itu tak normal malah kita sebut. Dia tak normal, dia tak mau perempuan kan, tak normal tu. Kalau dia tak mau perempuan dan tak mau laki, memang dia sakit. Dia nak laki, dia sakit juga. Kalau dia nak perempuan, baru dia normal. Cuma nanti kemudian nak tu kita cerita gini, nak kan, okey, laki kecenderungannya pada wanita, wanita kecenderungannya pada harta. Keinginan tu ada, tapi nanti dikawal oleh iman. Jadi laki dia memang ada kecenderungan pada wanita. Dia kalau boleh nak tengok semua perempuan ni,
Hok pakai seksa-seksa tu kan. Seksa-seksa tu semua dia nak tengok. Tapi keimanan dia akan menghalang dia, akan menjaga dia. Sama dengan wanita. Nak kata kecenderungan kepada harta ada, tapi nanti keimanan tu akan jaga kita. Jadi mungkin kadang-kadang bila suami bagi hadiah rantai emas, kadang-kadang kita jadi diam tu bukan sebab rantai emas tu, tapi sebab keimanan kita. Akhirnya kita tersedar, ya Allah, sampai suami nak kena bagi benda ni nak suruh aku tak gaduh. Kan kita terima benda tu, tapi kita berhenti bukan dalam keadaan sebab benda tu semata-mata, tapi sebab keimanan kita juga. Tapi kita kata tak dinafikan, memang ada kecenderungan tu. Kalau kita nak paksa semua orang iman level Rabi'atul Adawiyah, Rabi'atul Adawiyah ada berapa orang kan? Memang kita kata umumnya itu kecenderungan kita. Jadi itu apa konsep yang malu tadi kan, yang segan-segan nak cakap sampai akhirnya mengabaikan hak-hak yang sepatutnya didapatkan oleh orang yang sepatutnya. Kemudian tengok habis ya. Okey, habis. Malunya wanita muslimah kita tengok kemudian jam tu betul ke? Dia lari dengan jam saya ke jam saya yang salah? Jam tu cepat cepat. Betul lah, kalau jam handphone 2 minit lagi. 2 minit tak apalah, kita berhenti sampai situ. InsyaAllah nanti kita tengok mengenai dengan malunya seorang wanita yang kelima tu. Baik, tadi kita tengok malu secara umum, nanti kita tengok malunya seorang wanita. Baik, InsyaAllah mudah-mudahan Allah bagi kepada kita semua sifat malu. Malu yang bertempat, malu yang termasuk daripada keimanan, malu yang terpuji. Dan bila disebabkan Nabi SAW sebagai orang yang sangat pemalu, yang paling pemalu, gitu kan? Maknanya kita dah boleh tengok contoh lah. Jadi Nabi tu malu masa bila? Nabi tak malu masa bila? Yang kita kata tak malu gitu kan. Maksudnya kalau kita selalu bila sebut pemalu, maknanya kita tak akan tampil, tak akan bercakap tentang kebenaran. Tak. Kita bayangkan mungkin kalau kita tak pernah dengar sifat Nabi adalah orang yang paling pemalu, kita tak bayang Nabi malu. Sebab Nabi pergi medan perang, orang pemalu mana pergi medan perang? Sebab kita gambaran kita pemalu yang kita sekarang. Kan? Tapi Nabi SAW, ini yang kita nak faham malu tu macam mana sebenarnya, yang macam Nabi buat. Kan? Dan di antara sahabat-sahabat 4 orang sahabat ni, ada seorang Sayyidina Uthman bin Affan, itu yang paling pemalu antara 4. Sayyidina Uthman ini malaikat pemalu dengan dia. Malaikat malu dengan Sayyidina Uthman sebab Sayyidina Uthman seorang yang sangat pemalu. Nabi malu dengan Sayyidina Uthman. Ada satu cerita last Nabi pernah duduk dalam rumah dan terselak betis, betis Nabi. Dan Sayyidina Abu Bakar datang, Nabi biarkan je kain tu terselak betis, bukan aurat kan. Kemudian Sayyidina Umar datang pun Nabi tak kisah. Sayyidina Ali ada pun Nabi tak kisah. Tiba-tiba Sayyidina Uthman datang, Nabi tutup betis. Aisyah nampak. Aisyah tanya pada Nabi, ya Rasulullah, tadi aku tengok sahabat-sahabat lain datang, kau okey je. Tiba-tiba Sayyidina Uthman datang, kau tutup kaki. Kenapa? Malu. Nabi kata aku malu. Kenapa? Aisyah kata kenapa dengan sahabat lain tak macam tu? Itu kan bukan aurat kan? Tapi dia malu nampak betis. Dan Nabi kata apa? Macam mana aku tak malu dengan orang yang malaikat pun malu dengan dia? Itu Sayyidina Uthman. Kan? Jadi maknanya kita kata malu ni sifat yang sangat terpuji. Tapi malunya Sayyidina Uthman kita boleh nampak jadi khalifah. Kita kalau kita tegam di fikiran kita selama ni, orang kalau sampai naik atas pentas kan bila khalifah kan maknanya pemimpin negara kan. Pemimpin negara mestilah ada kadang-kadang berucap, kadang-kadang bernegosiasi dengan orang, kadang-kadang buat hubungan diplomatik, jumpa orang semua. Kita bayang orang macam ni bukan pemalu. Tapi rupanya Sayyidina Uthman orang yang sangat pemalu. Sini nak bagi kefahaman kepada kita, malu ni apa sebenarnya. Jadi malu bukan yang kita tergambar dalam masyarakat kita selama ni, tapi apa yang bertepatan dengan syariat. Okay. Boleh jadi pemalu? Pemalu yang bertempat lepas ni. Kita kuliah muslimat ni, kalau tanya soalan tu jangan malulah. InsyaAllah saya tak, kalau tanya soalan dalam kelas, kita tak pernah salahkan soalan. Tapi bagusnya gini, tanya soalan banyak-banyak, nanti kita akan sampai satu bab tentang jenis-jenis soalan. Kalau sebelum ni dah tanya banyak-banyak, okay, sebelum kita jumpa bab tu, saya akan jawab semua soalan, insyaAllah, saya tak kisah. Tapi lepas kita jumpa bab tu, lepas tu dia kena tapis soalan. Lepas tu kita akan bagi contoh dari dulu ni soalan apa yang patut, soalan apa yang tak patut. Tapi kalau semua tak tanya soalan, tak ada. Kita tak belajar lah yang tu. Jadi soalan ni ada jenis, jadi hukum, ada haram, ada sunat, ada harus. Tapi nak tahu kita kena praktikal. Praktikal. InsyaAllah dalam kelas kita tak boleh malu.
Baik, sekadar tu insyaallah wallahu alam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan salatul nas. Bismillahirrahmanirrahim.